kajian terbaru mendapati sokongan orang Melayu even kepada kerajaan yang ada sekarang ni semakin menurun. Ini kajian terbaru. Tolak tepi Sarawak lah yang tu. Takat bertegar kata orang. Dah bertekan kata orang dah. Sekali jadi saya nak bagi tahu bahawa dalam situasi tersebut UMNO sekarang ini berada dalam keadaan yang runcing. Okey, pilihan raya bila? Ada yang sebut bulan 10, bulan 9 ni bentang bajet. Subjek tu siapa? Dia pun tak boleh tarik sokongan terhadap Ismail Sabri. Takutnya kalau dia tarik sokongan, tiba-tiba pembangkang kata, tak apa, kami tetap sokong Ismail Sabri, kerajaan tak tumbang, habis dia orang. Itu pertama. So, apa avenues yang dia orang ada untuk mendesak juga pilihan raya ni berlaku? Dia kena, apa dia? Dia kena pecat Ismail Sabri. Itu je cara. Dia kena pecat Ismail Sabri. So macam mana nak pecat Ismail Sabri ni? Cara nak memecat Ismail Sabri, okey. Cara nak memecat Ismail Sabri ni adalah dengan cara pecat dia daripada keahlian. So kalau dia dipecat daripada keahlian, ada kemungkinan. Tetapi tidak mustahil tiba-tiba pembangkang kata, tak apalah, kita tetap melantik Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri sementara pilihan raya. Sebab kita nak pilihan raya itu berlaku pada tahun harapan. Kalau itu berlaku tuan-tuan, kita akan ada buat kali pertamanya Perdana Menteri tanpa parti. Bolehkah ini berlaku? Boleh. Dia macam ni tuan-tuan, tidak ada dalam perlembagaan kata tak boleh. Perdana Menteri mestilah seorang yang mendapat sokongan majoriti. Itu je dalam perlembagaan, artikel 43 Perlembagaan Persekutuan. So kalau dia dapat sokongan majoriti daripada pembangkang dan sebagainya, tak mustahil dia boleh jadi Perdana Menteri. Betul? So dalam keadaan itu, kalau dia jadi Perdana Menteri, maka dalam sejarah kita akan dapati bahawa Perdana Menteri kita datang daripada orang yang tidak berparti. Isunya tuan-tuan apa dia? Isunya pada Zahid Hamidi. So ini dipanggil game teori. Siapa belajar ekonomi atau belajar maths, dia akan belajar game teori. Saya berminat dengan game teori ni, tapi saya tak jumpa guru yang boleh ajar saya tentang game teori ni lah. Tapi tak apalah. Game teori ni antara lain ialah kita kena tengok macam mana kita nak maximizekan output by minimizing the input. So maksudnya apa tindakan kita kurang, tetapi output yang kita dapat mestilah lebih banyak daripada yang sepatutnya. So dalam keadaan sekarang ini, Zahid dalam kira-kiranya, dia berada dalam keadaan kira-kira dia kalah dalam semua posisi. Dia tarik sokongan pun dia kalah, dia pecat pun dia kalah, dia pilihan raya tahun depan pun dia kalah. The only way dia boleh menang kalau pilihan raya berlaku dalam tahun ini, menang. Kenapa tuan-tuan? Kalau dia didapati bersalah pada awal bulan 6 ini, dia tak boleh bertanding lagi. Ada kemungkinan besar dia tak boleh bertanding lagi. Tapi Najib hari tu macam mana Is? Kita kena ingat Najib hari tu masa tu dah pun jadi YB, dah pun jadi ahli parlimen. So masa itu pending. So pending boleh? Boleh. So kalau dia nak letak juga Is, risiko. Dia berisiko untuk dia kalah, dia dapati bersalah, dan berisiko untuk dia dipenjarakan. Okey, ada yang kata judgement baru-baru ni, judgement terhadap Rosmah pun dah keluar. Rosmah kan? Yang Raja Petra keluarkan tu. Rosmah kan? Saya kata tak mustahil benda tu. Sebab judgement ni memang dah dibuat awal. Draft judgement memang biasa dibuat awal. Itu normal. Draft judgement biasa dibuat awal. Yalah, bukan sikit tuan-tuan nak tulis tu tuan-tuan, panjang. Kan? Bukan sikit nak tulis, panjang nak tulis tu. So draft judgement dia keluar. So kalau dia leak tu, saya tak mustahil. Dia kata, Is, maksud tunjukkan hakim kita ni tak telus lah. Dia dah buat keputusan sebelum dengar habis. Korang ingat hakim dia kena dengar habis ke? Dia dah ada keputusan dia. Cuma persoalan dia adalah sama ada dia nak terus habiskan untuk dia nak create doubt. Tiba-tiba ujung tu, betul lah, apa yang aku fikirkan tu rupanya tak. So dia boleh letak lagi bersalah. So maksudnya hakim sekarang ni tak telus lah Is. Siapa yang tak teluskan hakim tu? Ismail Sabri. Perdana Menteri Ismail Sabri. Korang tak boleh tunduh Pakatan Harapan. So kalau nak maki Ismail Sabri ya. Kan? Jadi dalam keadaan macam ni tuan-tuan, sebab itu saya kata Zahid hari ini menangis. Dia menangis tuan-tuan. Kenapa dia menangis? Dia mengenang nasib Najib. Ada orang kata, Is, dalam penjara tu Is, penjara mewah Is, ada TV, ada mungkin dia duduk sorang-sorang ada. Najib ni dia tak campur dengan orang lain, dia duduk sorang-sorang. Okey, itu tak apalah, special treatment untuk dia.
Tapi tuan-tuan, you believe me, you do not want to live in prison. Tak payah kata 12 tahun lah, 1 bulan pun kau tak nak. Majoriti kita tak sanggup tuan-tuan. Tak sanggup. Jangan kata duduk prison, cuba duduk lock up. Tak sanggup kita. Sebab especially Najib ni orang yang tak pernah hidup susah sepanjang hidup dia tuan-tuan. Lahir bapak DO tu, zaman penjajah tu. Bapak dia DO, Tun Razak tu adalah bekas DO British, kemudian jadi pegawai Jepun. Kemudian jadi balik pegawai British. Kemudian dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri. Seterusnya Perdana Menteri. Tak pernah hidup susah. Tiba-tiba pada umur dia 23 tahun dah jadi YB. 23 tahun jadi YB tuan-tuan. Jadi ahli parlimen. Ahli parlimen ke DUN tak ingat. Ahli parlimen. Parlimen. Lepas tu jadi menteri besar. Timbalan menteri. Timbalan Menteri Telekom. Timbalan Menteri Telekom pula tu. Lepas tu dia pernah jadi menteri besar kan? Faham? Ya, Maksudnya hidup dia tak pernah hidup susah tuan-tuan. Tiba-tiba masuk penjara, duduk. Ui. Orang boleh bunuh diri tuan-tuan. Trust me. Orang boleh bunuh diri. Tapi maksudnya daripada segi ketakutan dia tu. So itu Najib. Zahid pun sama. Ni kita ingat Rosmah ni tuan-tuan. Tak lama lagi Rosmah. Lepas tu Aziz Baling. Lepas tu siapa lagi? Saya rasa Isa Samad pun ada kes juga dalam masa terdekat ni. So kemenangan ni kemenangan siapa tuan-tuan? Kemenangan ini adalah kemenangan rakyat. Bila kita ingat sejarah Datuk Seri Anwar Ibrahim ditahan, difitnah dahulu, hakim kemudian buat judgement yang bukan-bukan sebegitu. Sekarang ini baru kita nampak bila hakim itu telus apa yang kita boleh lakukan. Dan kita harap ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan satu perkara je. Jangan lagi lepas ini UMNO Barisan Nasional menang. Kalau mereka menang, maka kita akan kembali macam mana sebelum ini. Tuan-tuan nak negara kita ni hancur? Tuan-tuan nak negara kita ni macam Sri Lanka? Tuan-tuan nak negara kita ni lepas ni ke belakang dah, boleh tangkap orang sesuka hati? Tuan-tuan nak demikian? Kalau sekiranya pejuang-pejuang rakyat ni tuan-tuan ditangkap, tuan-tuan kita memang tak ada ISA, tapi kita ada sesuatu macam ISA. Kita ada POTA, kita ada POKA, kita ada benda lagi lah. Siapa kata tadi kita tak boleh, kita tak akan tangkap, diorang tak akan ditangkap atas dasar politik? Yes, dasar politik tak ditangkap. Tetapi siapa kata tak boleh ditangkap atas Trump charges? Memanglah contohnya Iswardi, dia kata kan, ni bukan politik, kita bukan tangkap dia boleh. Tapi Iswardi ni kita dapati dia pernah pergi ke satu masjid, dan masjid itu terlibat dengan apa orang kata Al-Maunah contohlah kan, atau ISIS. Boleh, possible. Macam yang ada one lady tu kan, hanya kerana dia menyimpan buku yang katanya terlibat dengan terlibat dengan gerakan ekstremisme ni, maka dia kena tangkap, ditahan 2 tahun. That is all possible tuan-tuan. And the only, macam mana dia kata, now everything terletak pada tangan tuan-tuan dan puan-puan dan saya semua ni yang turun mengundi ni. Kalau kerajaan kita makin teruk, negara kita makin teruk, kalau anda tak turun mengundi atau anda undi Barisan Nasional, do not blame other people but yourself. Jangan maki orang lain kecuali maki diri sendiri tuan-tuan. Tapi saya tahu yang menonton saya ni okey, terbaik ya. Yang menonton saya 6,000 campur 1,000, saya tak tahu lah berapa ribu apa dekat YouTube. 1,600 7,000 orang ni alhamdulillah okey. Dekat depan kita ni dengan malaikat-malaikat ni juta ni kan.